Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3 dengan tajuk Buah Tangan dari Bumi ke Nyalang. Aktiviti menjelaskan bahan secara bertata susila. Objektif pembelajaran ialah murid dapat menjelaskan bahan secara bertata susila. Baiklah murid-murid, apakah maksud menjelaskan secara bertata susila? Bertata susila bermaksud kesopanan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi, sama ada melalui lisan ataupun tulisan. Mari kita baca dan fahami maklumat yang terdapat di dalam teks. Tajuknya ialah Buah Tangan dari Bumi ke Nyalang. Baiklah murid-murid, apakah maksud Bumi ke Nyalang? Bumi ke Nyalang ialah nama lain bagi negeri Sarawak. Dayang Fatimah telah menghadiahkan selampai manik kepada Nabila. Nabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang selampai manik tersebut daripada Dayang Fatimah. Maklumat-maklumat yang terdapat dalam teks ialah dihasilkan oleh etnik Sarawak. Memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Motif fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Seterusnya, kita akan melengkapkan dialog antara Dayang Fatimah dan Nabila. Tips untuk melengkapkan teks ialah dengan menggunakan perkataan sendiri untuk menyambung ayat yang diberikan. Nabila, saya akan memberikan penjelasan tentang selampai manik ini. Selampai manik dihasilkan oleh etnik Sarawak. Ia memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Ini adalah kerana proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Motif yang terdapat pada selampai manik kebiasaannya berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Antara motif yang digunakan ialah motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Selain daripada itu, terdapat juga motif fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Terima kasih atas penjelasan kamu tadi, kata Nabila.
Jom kita buat buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 halaman 15. Soalan aktiviti 1. Berikan penjelasan secara bertata susila. Kemudian lakonkan. Tajuknya ialah perhiasan diri tradisional. Gambar yang pertama ialah anting-anting. Gambar yang kedua ialah doku. Gambar yang ketiga ialah pending. Gambar yang keempat ialah cucuk sanggul. Dan gambar yang kelima ialah gelang tangan. Jom murid-murid kita kenali perhiasan diri tradisional. Perhiasan diri yang pertama ialah anting-anting. Anting-anting merupakan sejenis barangan kemas jenis subang yang dilekatkan pada telinga. Dokuh merupakan sejenis loket yang berupa kepingan yang lebar. Pending merupakan perhiasan pada dada atau tali pinggang yang dibuat daripada emas dan berkerawang. Cucuk sanggul pula merupakan penyemat rambut supaya tidak terurai. Gelang tangan merupakan barang hiasan yang dipakai di tangan. Sekarang kita akan melengkapkan dialog antara Nenek dan Alia. Alia, mari Nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional Nenek yang masih tersimpan elok. Cantiknya alat-alat hiasan ini, Nenek. Ya, Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Jika diperbuat daripada emas, pasti harganya mahal. Ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Pending dipakai pada bahagian pinggang. Ya, Alia. Ini mesti cucuk sanggul. Cucuk sanggul dipakai sebagai hiasan pada rambut. Ini pula namanya doku. Doku ini seperti rantai. Untuk nampak lebih bergaya, Nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Gelang tangan ini cantik dipakai di kedua-dua belah tangan. Betul, Alia. Anting-anting pula ialah sejenis barang hiasan yang dipakai di telinga. Bijak cucu Nenek. Terima kasih, Nenek. Sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi.